Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Kita telah sampai kepada pertemuan yang ke-15, siri yang ke-15 pada pagi ini, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Kahfi, yang kita akan memberikan tumpuan kepada ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20. Bermakna pada pagi ini kita berusaha, moga-moga Allah memperkenankan hasrat kita untuk kita memberi tumpuan kepada dua ayat dalam suratul Kahfi, ayat 19 dan ayat nombor 20. Kemudian kita akan sama-sama membincangkan tentang apakah pengajaran bagi kedua-dua ayat tersebut, yang mana pengajaran tersebut merupakan panduan, merupakan petunjuk kepada kita untuk kita ambil tindakan daripada pengajaran yang dapat kita belajar pada dua ayat dalam suratul Kahfi. Sebab itu kita tidak terkejar-kejar untuk menghabiskan cerita pemuda-pemuda yang melarikan diri ke dalam gua ataupun Ashabul Kahfi, tetapi kita memberikan tumpuan utama kepada ulasan dan juga kepada tindakan. Moga-moga usaha ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keberkatan, kebaikan yang banyak pengisian kita pada pagi ini daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Moga-moga Allah melapangkan dada kita, Allah mempermudahkan urusan kita, Allah menghilangkan segala perkara-perkara yang boleh menghalang kefahaman, yang boleh menghalang ilmu Allah untuk masuk ke dalam jiwa kita, kepada minda kita. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk nota rujukan siri yang ke-15 ini, tuan-tuan dan puan boleh ambil di link Google Drive yang telah pun dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini bermakna nota-nota yang tuan-tuan ikuti pada kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia ataupun oleh penaja atau penganjur lain, kita telah letakkan semua nota itu di dalam Google Drive. Oleh yang demikian, tuan-tuan kena sentiasa ambil perhatian bagi setiap tajuk
kelas yang tuan-tuan ikuti. Maknanya kalau tajuk Tadabbur Suratul Kahfi, dia akan ada satu link yang khusus tentang nota bagi Suratul Al-Kahfi. Mohon maaf jika ada kekurangan pada penyediaan bahan untuk rujukan kita iaitu nota. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat usaha kita ini sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan dengan ayat yang ke-19. Yang ayat 19 ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika, dan demikianlah pula. Okey, perkataan demikian ini Allah Ta'ala nak mengkaitkan macam mana Allah Ta'ala tidurkan pemuda-pemuda tersebut, macam tu jugalah Allah juga akan apa? Ba'atnahum. Allah juga akan bangkitkan mereka. Jadi penggunaan kadzalika tu, demikian itu, Allah Ta'ala nak menyamakan kalau Allah Ta'ala yang telah menidurkan mereka, maka Allah Ta'ala jugalah yang akan membangkitkan mereka. Dia perkataan membangkitkan itu ia lebih tepat daripada membangunkanlah, sama saja sebenarnya. Tapi kita telah ulas kenapa Allah Ta'ala kata ba'atna, bangkitkan mereka itu daripada tidur, kerana tidur itu ia ada persamaan seperti mana orang yang mati. Maka untuk sedarkan orang yang tidur tadi, maka ia ada persamaan dengan Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati. Ini bermakna pada tidur kita ada di situ persamaan dengan kita mati. Jadi apabila kita hidup seperti pagi ini, maknanya Allah Ta'ala yang hidupkan kita. Maknanya nanti di hari akhirat, begitu jugalah yang berlaku kepada kita. Oleh itu Allah menggunakan perkataan wa kadzalika, demikianlah pula kami bangkitkan mereka. Okay. Setelah Allah bangkitkan mereka daripada tidur, Allah Ta'ala menyebutkan apa yang berlaku selepas mereka bangkit daripada tidur. Liyatasa'alu bainahum. Supaya. Ataupun Allah Ta'ala telah bangkitkan mereka itu, selepas mereka bangkit, apa yang berlaku? Yatasa'alu bainahum. Mereka saling bertanya-tanya di kalangan mereka sendiri. Okay. Mereka ni bertanya di antara mereka sendiri. Setelah mereka itu Allah bangkitkan daripada mereka tidur. Cuma ayat 19 ini Allah belum bagi tahu lagi kepada kita berapa lama mereka tidur. Tapi tuan-tuan pun sudah sedia maklum. Okey, tetapi fokus kita nak melihat apa sebenarnya yang mereka saling bertanya-tanya tadi. Lepas tu mereka saling bertanya-tanyalah. Bertanya-tanya tentang apa? Maka pada ayat yang berikutnya, kita akan tahu mereka bertanya tentang isu apa? Qala qailum minhum. Dalam terjemahan diterjemahkan salah seorang di antara mereka. Boleh juga sebenarnya mungkin 2 orang yang bertanya, mungkin 3 orang yang bertanya. Di antara mereka. Tanya tentang apa? Kam labithtum. Berapa lama kita berada di dalam gua ni? Maksudnya
Berapa lama mereka itu tidur? Dalam konteks kita memahami mereka itu telah ditidurkan. Kan? Jadi mereka bertanya, berapa lama kita tidur kat dalam gua ni? Kam labithum. Lepas tu ada yang memberikan jawapan. Qalu, mereka menjawab. Mereka menjawab ni maknanya sudah pasti lebih daripada 2 orang yang menjawab. Mungkin sebahagian mereka menjawab labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab. Mungkin mereka tu ramai-ramai cakap begitu. Mungkin juga sebahagian sebab dia ada kemungkinan. Okey, mereka mengatakan labithna yawma. Kita telah berada dalam gua ni selama sehari. Au ba'da yawmin, ataupun setengah hari. Okey. Mereka kata kita berada dalam gua ni rasanya baru sehari kot. Ada yang mengata tak, kita baru setengah hari. Cuma ayat ni Allah tidak beritahu kepada kita secara terperinci bagaimana mereka boleh mengatakan mereka telah berada dalam gua tu 1 hari ataupun setengah hari. Wallahu ta'ala a'lam. Allah sebenarnya lebih mengetahui hakikatnya. Ada sebahagian ulama tafsir seperti mana Ibnu Katsir menyebutkan kemungkinan mereka masuk pada awal pagi, mereka tersedar pada ujung siang tu. Lepas tu ada yang kata setengah hari, ada yang kata selama 1 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu waktu bila mereka masuk ke dalam gua tu, siang ke, waktu duha ke, waktu tengah hari ke, zuhur ke, kita tidak tahu. Tetapi mereka kirakan macam 1 hari atau setengah hari. Tapi pada hakikatnya yang kita diberitahu oleh Allah, mereka telah tidur sebenarnya berapa tahun? 300 tahun. Sebab tu kalau kita tidur, kita kata sekejap je. Tidur, dah terjaga. Begitulah kehidupan kita kalau berada di dalam kubur. Apabila orang masuk ke dalam kubur, dia terjaga, dia rasa sekejap. Itulah kehidupan, itulah masa. Kalau dia datang, kita akan rasa macam dia sekejap. Kan tidur, umur dah bertambah. Okey, tak apa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tapi ada di antara mereka ataupun sebenarnya mereka semua. Mula-mula mereka teka. Lepas tu sebab mereka tak tahu sebenarnya 1 hari ke setengah hari, maka mereka mengatakan qalu, mereka mengatakan rabbukum a'lamu bima labithtum. Mereka berkata Rabb kamu, iaitu Tuhan, lebih tahu tentang lamanya kamu tidur. Maknanya penghuni-penghuni ni, pemuda-pemuda tadi, mereka lebih memilih kata sebab kita tak tahu 1 hari ke setengah hari. Maka mereka memilih kepada jawapan yang paling tepat adalah menyerahkan kepada Allah. Berapa lama kita tidur, kita tak tahu. Kan? Sebab tak ada seorang pun boleh kata secara muktamad 1 hari ke setengah hari. Maka pemuda-pemuda ini, mereka telah ajar pada kita sebenarnya. Mereka telah bagi satu pelajaran kepada kita yang baca suratul kahfi, yang tadabbur suratul kahfi, bahawasanya apa? Jawapan yang paling baik, kalau kita tidak tahu, maka kita serahkan kepada yang lebih tahu. Siapa dia? Sudah pasti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya warnakan dengan warna hijau itu kerana ini di antara teladan yang kita nak jadikan nanti setelah kita selesai memahami ayat yang ke-19 ini. Okay.
Ayat dia tak habis lagi. Okey, kita sambung ayatnya berikutnya. Masih ayat 19. Okey. Selepas mereka menyerahkan urusan nak teka berapa lama mereka tidur, kan? Isu tu sebenarnya sebab dia bukan isu penting. Kan? Serahlah kepada Allah, Allah lebih mengetahui. Tetapi pokok dia sebenarnya apabila mereka bangkit tu, antara perkara yang utama yang mereka nak fikirkan adalah sebenarnya mereka nak makan. Maka mereka mengatakan fab'athu ahadakum biwarikikum. Maka utuskanlah, fab'athu, kalian semua utuskanlah ahadakum, salah seorang. Maknanya seorang je yang akan diwakilkan, ditugaskan untuk buat apa? Untuk pergi ilal Madinah. Pergi ke Madinah, pergi ke bandar. Tapi sebelum tu, pada ayat ni kita dapat mengetahui, okey, maka utuslah salah seorang daripada kamu. Okey, nak pergi tu nak bawa apa? Biwariqikum. Membawa wang perak kamu. Wariqa ni wang perak. Tapi kenapa dia kata kum? Kum, dia kata kum ni maksudnya duit tu banyaklah. Bukan duit bagi seorang. Tapi masing-masing kumpulkan duit perak masing-masing. Beri kepada siapa? Beri kepada seorang yang kita akan lantik wakil kita, untuk dialah yang nanti yang pergi cari makanan tu. Tapi kumpulkan. Okay, kau ada berapa duit perak? Kau kumpulkan. Sebab ayat ni kata biwarikikum. Wang perak kamu. Okay. Kenapa mereka membawa wang perak? Di sini nanti kita akan ambil pengajaran. Kan? Walaupun mereka nak melarikan diri, mereka tetap berusaha untuk membawa bekal. Jelas tak? Mereka bukan bertawakal kosong-kosong. Maksudnya, mereka kata, keluarlah kita, tak payahlah buat apa-apa. Kita tawakal je lah kepada Allah. Rezeki di tangan Allah. Tidak. Daripada ayat ni kita dapat belajar. Nanti kita akan ulas lagi. Kenapa mereka ada bawa wang perak? Okey. Di sini kita dapat belajar, walaupun mereka ini, kita dah belajar dah pada minggu lepas, siri 14, kita kupas tentang mereka ni adalah wali Allah. Mereka adalah awliya Allah. Kan betul tak? Tetapi mereka tetap mengambil sebab, mereka tetap berusaha. Bukan tawakal tu, tawakal yang hanya menyerah bulat-bulat kepada Allah, tapi tak buat sesuatu, tak ambil usaha. Jadi daripada maklumat ini, mereka membawa wang-wang perak itu kesemasa mereka melarikan diri. Maknanya mereka bawa bekal. Macam kita dah paparkan sebelum ini, kan, bahawasanya Nabi SAW pun sebenarnya dalam sejarah hidup Nabi sendiri pernah berada di Gua Hira. Kita dah ulas dah pada awal siri dulu. Yang mana ketika mana Nabi nak pergi Gua Hira pun, Nabi bawa bekal. Khadijah yang masakkan. Apabila Nabi berada di Gua Hira, bekal dah habis, Nabi turun balik. Kemudian Nabi naik balik. Kita dah ulas dah pada permulaan ayat 9 ke ayat 10, yang ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang mereka ini pemuda gua. Kita tak nak ulang maklumat tersebut. Maknanya kita dapat belajar, walaupun Nabi naik ke dalam gua, dia nak buat ibadat yang Allah Ta'ala telah beri kepadanya ilham,
Tetapi Nabi bawa bekal makan, Khadijah bekalkan. Maknanya bukanlah konsep tawakal tu tak buat apa-apa, tak usaha apa-apa, tak. Nanti kita akan ulas dengan dalil-dalil lain dekat pengajaran. Okey. Ada setengah ulama tafsir, mereka melihat sudut lain bahawa wang perak ni nak menunjukkan mereka ni orang bangsawan. Wallahu ta'ala alam. Kita sebenarnya pun tak tahu sebenarnya. Adakah wang perak ini kerana mereka ini pemuda-pemuda anak raja, anak orang bangsawan, anak VIP, kita tak tahu. Walaupun ada ulama yang cuba untuk memberikan ulasan, mereka melarikan diri ni, mereka ni anak orang kaya tapi sanggup jaga agama. Wallahu ta'ala alam. Sebab Quran tidak ceritakan maklumat itu. Tetapi sudut lain yang kita nak lebih utama adalah kenapa mereka bawa wang perak itu ketika melarikan ke dalam gua. Sedangkan mereka ni wali Allah. Sedangkan mereka ni tawakal kepada Allah. Itu sudut yang utama yang kita akan bincangkan sekejap lagi. Okey, mereka tu nak hantar seorang lelaki ni pergi ke mana? Ilal Madinah. Kepada bandar. Okey. Kalau kita perhatikan perkataan Madinah kat sini, kenapa Allah letakkan ada alif lam? Alif lam ni Al-Madinah, dia berbeza kalau tak ada alif lam. Bermakna alif lam di sini adalah alif lam yang seperti menunjukkan kepada bandar yang tertentu. Ilal Madinah. Pergilah ke bandar. Bandar mana? Tetapi kalau kita amati, Allah ada guna Al-Madinah menunjukkan bandar yang lelaki ni dia akan pergi bawa wang-wang perak yang dikumpul tu bandar yang telah dikenal pasti. Sebab ada alif lam dekat situ. Okey, bandar mana mereka pergi? Okay. Kita mungkin tak dapat lagi, tapi maknanya lelaki ni dia tahu. Yang pemuda-pemuda tadi mereka tahu nak hantar wakil dia orang seorang ni nak pergi bandar mana, mereka tahu. Sebab itu Al-Madinah. Cuma bandar spesifiknya ke mana? Okey. Kalau kita baca ayat sampai hujung, kita tak jumpa kita sebenarnya kita dapat jawapan dia. Lepas tu kita kuatkan dengan ayat 20. Okey, macam mana kita nak tengok bandar mana dia nak pergi tu? Maksudnya dia nak pergi ke tempat mana? Negeri mana yang dia nak beli makanan tu. Kan? Okey. Nanti dalam ayat 19 ni Allah bagi clue dia. Okey. Lepas tu mereka pesan. Falyanzur. Dia kata falyanzur, maka biarlah dia melihat, dia mencari. Dia memilih. Falyanzur ni dia tengoklah. Kita hantar je dia, pandai-pandailah dia cari, dia pilih. Dia nak pilih apa? Ayyuha azka ta'ama. Perkataan ta'ama merujuk kepada makanan lah. Tak ada makna lain. Memang makanan. Tapi makanan yang sifat dia macam mana? Azka. Azka dia merujuk kepada makanan yang lebih baik. Yang lebih baik inilah sebenarnya para ulama khilaf. Makanan ni semua fahamlah makanan. Okey, maknanya mereka lapar. Kan? Mereka lapar. Okey, isunya mereka lapar. Okey. Mereka lantik seorang lelaki pergi carikan makanan mana yang askar yang lebih baik. Okey, cuma askar tu makanan lebih baik tu merujuk kepada apa? Okey. Ada para ulama tafsir dia merujuk kepada makanan tu makanan yang halal. Ada para ulama tafsir kata makanan tu makanan yang ada kualiti. Ada mengatakan makanan tu adalah makanan yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau kita nak katakan mereka ni orang beriman kan, sudah pasti makanan yang mereka cari tu, sudah pasti makna makanan yang halal itu memang sangat sesuai dinisbahkan pada perkataan askar. Sebab mereka beriman kepada Allah.
sudah tentu makanan yang mereka nak makan tu tentulah makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang halal. Sebab tu lebih baik ni juga boleh dinisbahkan kepada makanan tu makanan yang berkualiti. Boleh juga makanan yang terbaik, kan? Boleh dikaitkan. Tapi yang halal tu memang sangat sesuai dikaitkan dengan maklumat ini, makanan tu. InsyaAllah nanti kita akan kupas dari sudut mengapa lelaki-lelaki ini mencari makanan yang askar. Okay. Lepas tu, mereka pesan kepada lelaki yang nak dihantar ni, فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. Dia kata, kalau kau dah jumpa makanan yang askar tadi, yang lebih baik tadi tu nak bawa apa? فَلْيَأْتِكُمْ. Okay, maka hendaklah kamu membawa, nak bawa mana? Dah bawa duit, dah beli, bawalah dia balik. Maka dah beli tu ambillah kan. Birizqin. Dengan birizqin tu maksudnya makanan tu mereka namakan dia adalah rezeki. Okey. Rezeki itu bagaimana jumlahnya? Minhu. Minhu menunjukkan kepada sebahagian. Maknanya dia kata, kau dah bawa duit ni, kau carilah makanan yang mana paling terbaik, lepas tu faliyatikum, bawakanlah untuk kamu. Rezeki itu tapi sedikit daripadanya. Kenapa mereka bawa sedikit? Ini menunjukkan perkataan minhu ni, minhu menunjukkan mereka tak bawa banyak. Mereka bawa apa yang perlu untuk mereka makan. Nanti kita akan kupas dekat pengajaran dia. Sebab tu kalau beli makanan, jangan terlampau banyak. Sepatutnya beli apa yang perlu. Bukan makan sajalah, tapi pengajaran itu kita akan besarkan lagi pengajaran ni. Dia tak cakap, duit bagi ni, hang belanjalah, bagi habis. Dia kata, dia tak, Quran tak sebut. Tapi kita boleh tahu yang dia kata, birizqin minhu. Maknanya, belilah cukup untuk kita, kan? Maknanya sedikit daripada, maknanya cukuplah untuk kita. Beli apa yang perlu daripada makanan. Okey, ini kita akan cari pengajaran insya-Allah. Lepas tu saya warna hijaukan ni, ini di antara teladan yang kita nak ambil pengajaran dia. Walaupun satu ayat, masya-Allah, dia boleh diperincikan petunjuk dia, teladan dia, pengajaran dia. Inilah kita nak belajar, nak ambil daripada Quran. Disuruh belajar baca Quran, mengaji. Bukan nak kejar pahala mengaji itu saja. Tetapi sebenarnya mengaji itu fahamkan supaya kau boleh hidup dengan panduan Quran. Nanti kita akan kupas ayat 19 tu. Okey, lepas tu dalam masa yang sama, kan, kita jumpa banyak pesanan. Pesanan pertama apa? Pesanan pertama, pilih makanan yang terbaik askar. Lepas tu pula, beli apa yang perlu, yang mencukupi. Lepas tu, wal yatalaffaf. Dia kata, dan hendaklah dia berlembah lembut. Yatalaffaf ni, yatalaff tu maksudnya menunjukkan usaha yang kena maksudnya usaha yang betul-betul dia kena buat. Dia bukan buat sikit-sikit, maksudnya dia kena jaga. Berlemah lembut. Berlemah lembut. Kita sambung lagi ayat dia. Wala yush'iranna. Nun dekat sini, kenapa saya letakkan dalam bulatan? Nun yang ada tanda sabdu kat sini menunjukkan nun taukid. Nun yang menunjukkan betul-betul kau kena bersungguh-sungguh. Yush'iranna ni maksudnya
berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh, dan janganlah dia yushirana ni maksudnya jangan dia buat sesuatu perbuatan, percakapan yang boleh menyebabkan ada orang yang tahu dia itu sebenarnya siapa. Okay, kita ulang balik semula. Wala yush'iranna bikum ahada. Dia kata janganlah dia melakukan sesuatu. Sesuatu tu maksudnya dari sudut percakapan, kalau nak berbual-bual nanti dengan peniaga ke, dengan orang-orang dekat tempat tu ke kan. Ataupun jangan tunjuk dari sudut perbuatan yang boleh ada seseorang dari mereka itu mengetahui bahawa kamulah sebenarnya pemuda-pemuda yang melarikan diri. Maksudnya lelaki yang akan pergi ni dia telah dipesan baik-baik. Pesan pada dia elok-elok. Maksudnya pesan tu maksudnya kau jangan buat satu mistake pun. Maksudnya perkataan yushiran ni maksudnya waliyatalattaf, waliyushiran ni menunjukkan kau jangan buat satu kesalahan pun. Soalan bahasa kita mudah faham macam tu. Engkau kena sungguh-sungguh jaga. Kau kena buat seperti mana bukan orang yang dalam ketakutan. Maksudnya waktu kau membeli, waktu kau berjual, waktu kau keluar dari gua ni, waktu kau balik ke gua ini kan. Waktu kau nak membeli, waktu kau bercakap-cakap, waktu kau berjalan, kau kena pandai. Jangan sampai mereka tahu, mereka menyedari tentang engkau ni sebenarnya adalah siapa. Okey. Daripada ayat 19 ni, Ustaz, kan, dia dipesan supaya, kejap Ustaz. Ya. Suara tak dengar ke apa? Ya. Ada soalan kan? Oh, sekejap. Oh, saya tak pasang ni. Kejap. Masya Allah. Ya, suara saya jelas tak? Jelas. Saya nak tanya tadi Ustaz kata taukid tu kan? Yang nun tu ke yang atau la tu? Tak, yang nun di sini. Ya. Yeah. La tu bukan taukid dah. Wala. Yalah dekat sini wal yatalattaf. Sebelum tu wala yushran. Ya. Dia memang termasuk juga dekat la sini. Wal yatalattaf bukan dia. Dia kalau yang wala tu Ustaz. Bukan taukid yang selepas dia. Bukan. La ni dia menafikan, dia kata dan tidak. Maksudnya dia nak melarang dan tidak. Oh, bukan tu taukid ya. Yang taukid nun ya. Nun ni dia panggil nun taukid. Okey, terima kasih Ustaz. Itu saja. Okey. Kenapa dia cakap ada nun taukid dekat sini? Nak menunjukkan dia jangan buat mana-mana mistik lah. Jangan dia buat satu salah pun sehingga orang boleh sedar. Itulah bahasa mudah kita kalau kita nak faham. Kan? Okey. Kita lanjutkan. Okey. Isunya kenapa lelaki-lelaki ni minta seorang yang pergi cari makanan tu dia kena wal yatalattaf dengan wala yushiranna bikum ahada. Kenapa? Maknanya apa? Kenapa dia kata kau kena elok-elok tau? Kau jangan bagi orang perasan, orang sedang kau ni orang yang melarikan diri dulu. Menunjukkan bahawanya bandar yang dia nak pergi tu bandar yang macam mana? Maksud daripada ayat 19 ni juga kita seperti boleh memahami Al-Madinah yang mereka nak pergi ni adalah tempat yang sama mereka melarikan diri tu. Sebab apa? Macam ni kita boleh tahu. Sebab ada clue dia. Clue dia kan kalau dia pergi tempat lain tak ada isu lah. Betul tak? Tetapi kenapa dia pesan dekat lelaki ni kau hati-hati pergi tu, jangan buat mistake. Maksudnya kenapa dia pesan?
Maknanya Madinah yang dia nak pergi tu sebenarnya adalah Madinah, bandar, tempat mereka melarikan diri. Faham tak? Dia nak patah balik pergi tempat yang mereka dulu larikan diri. Dan kita faham tak maksud dia? Okey. Setuju tak? Sebab al dekat sini, al tu dia dah bagi satu clue, tempat mereka nak pergi ni mereka tahu. Lepas tu pula, kenapa nak kena hati-hati? Maknanya bahaya tempat tu. Kenapa bahaya? Ada kaitan dengan mereka jugalah. Sebab tu dia kata, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang menyedari akan hal kamu. Maksudnya, lelaki tu, nanti orang boleh tahu dia lah pemuda tu. Maknanya tempat tu tahu cerita. Madinah kat situ dia tahu cerita tentang kisah-kisah mereka melarikan diri tu. Okey, kalau nak kuatkan lagi, kalau kita rasa saya tak puas Ustaz. Betul ke tempat yang sama mereka pergi? Okey, tak apa. Kita tengok ayat 20. Tapi saya akan patah balik ayat 19 sekejap lagi. Okey, cara kita nak dapatkan info. Sebab kita ayat Quran, kita tak boleh teka-teka. Kita tak boleh nak cerita benda yang Allah tak cerita. Tapi, ada maklumat, dia sebenarnya dia tersirat. Jadi kalau kita amati betul-betul, betul tak kalau kita bertanya kan, kenapa dia pesan suruh hati-hati, jangan buat mana-mana mistake, jangan sampai orang tahu tentang cerita dia. Maknanya tempat dia nak pergi tu tentu tahu cerita tentang mereka. Okey, nak kukuhkan lagi, cuba kita baca ayat nombor 20. Waktu kita baca ayat nombor 20, ada perincian. Kalau dekat ayat 19 tadi, dia cakap, jangan sampai orang lain boleh sedar tentang hal kamu. Sedar tentang apa? Kenapa dia pesan macam tu? Kerana ayat 20 bagi tahu. Innahum iyadhharu alaikum yarjumukum. Sesungguhnya kalau mereka tahu, daripada seorang yang tahu, nanti akan tersebar cerita tu, ramai akan tahu. Maknanya mereka kata, kalau mereka tahulah kau tu siapa, tentu mereka akan merejam engkau. Atau yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan engkau kepada agama mereka. Kalau kau dah kembali patah balik kepada agama mereka, walan tuflihu idzan abada. Maka jika begitu, kau tak akan berjaya dah buat selama-lamanya. Tak berjaya selama-lamanya ni merujuk kepada kalau kau tukar agama kau, yang kau berada dalam gua ini, kau mengaku Tuhan itu adalah Allah, tapi kalau mereka tahu cerita kau, mereka nak rejam kau, atau kau kembali kepada agama mereka, kalau kau kembali pada agama mereka, engkau tidak akan berjaya selama-lamanya. Nanti kita akan kupas pada hujung. Jadi, daripada ayat 20 ni, kan, siapa mereka yang akan rejam tu? Betul tak? Agama mereka tu merujuk kepada siapa? Maknanya ayat 20 ni, dia seperti memberikan jawapan, rupa-rupanya tempat dia nak pergi ni, tempat itu agama mereka tak sama dengan agama pemuda-pemuda ni. Itu kita nak nampak dah. Lepas tu pula, kenapa mereka nak rejam? Jadi di sini dia ada berkaitan dengan kenapa mereka melarikan diri dulu, pergi mencari gua untuk mereka berada di dalamnya. Jadi daripada ayat 20 ni, maka ada para sarjana, kerana para ulama mengatakan bahawa Madinah yang mereka nak cari makan tu adalah tempat yang sama yang mereka melarikan diri dulu. Wallahu ta'ala. Allah sahajalah yang lebih mengetahui sebenarnya. Jelaskan? Sebab ada clue dekat situ. Allah bagi tahu dekat situ dah.
Dekat Ali pun dah berikan jawapan dah. Okey. So kalau kita belajar Quran memang kena macam tu. Kita kena kritis, kita kena bertanya, tengok yang tersurat, tengok yang tersirat, implisit, eksplisit, kita kena tengok penggunaan perkataan. Okey, jelas dekat situ. Okey. Dalam masa yang sama, kan, kenapa dia jangan buat sebarang mistik? Kenapa kena hati-hati? Memberikan kita jawapan bahawasanya lelaki yang dia akan pergi tu, fizikal dia, tubuh badan dia tidak berubah seperti mana mereka datang mula-mula ke dalam gua. Setuju? Ha. Quran tak sebut kan? Tapi ini kita panggil memaham yang tersirat. Kalau lelaki tu dia keluar macam badan dia, bayangkan kalau 300 tahun, so agak-agak janggut panjang mana, misai panjang mana, baju tu tertinggal lusuh kan. Betul kan? 300 tahun. Kan? Kita kalau seminggu tak mandi, seminggu tidak bercukur, kumis dan sebagainya, kan kadang-kadang kan. Bayangkan kalau masa MCO ni, kalau tak boleh pergi kedai gunting rambut kan, serabut juga kan, betul tak? Rambut seven dia sampai panjang lebar kan. Sampaikan habis MCO orang tak kenal. Kau ni siapa? Kan tengok dah bercampang, dah misai tak. Bayangkan. Maknanya kalau lelaki ini berubah fizikal dia, pakaian dia, tentulah tak perlulah kawan-kawan dia pesan. Wal yatalattaf wala yusfiranna bikum ahada. Maka ayat ini telah menolak mana-mana tafsiran yang kata lelaki itu telah berubah. Rupa paras mereka, tubuh badan mereka, wang perak mereka. Betul tak? Betul tak? Kan ada tafsiran kata wang perak tu wallahu alam lah pada wang perak tu. Ada yang kata orang nampak wallahu taala alam lah pada wang perak tu, kita nak kupas dekat situ, tapi kita nak kupas di sini menunjukkan bahawasanya ayat ini beritahu kepada kita tempat yang mereka pergi tu adalah tempat yang tahu tentang kisah mereka yang melarikan diri ni, dalam masa sama menunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya tidak berubah keadaan dia. Macam ni kita nak kata juga, kan tadi mereka cakap, kita kan baru sehari atau setengah hari. Betul tak? Kan? Kalau mereka berubah pakaian, dah berjambang, kan contoh kan, mereka dah nampak dah tua kan, kalau dah tua sangat, tentulah mereka tak bertanya, kita baru sehari kot, setengah hari. Menunjukkan bahawasanya fizikal mereka itu tidak berubah. Maknanya waktu kita belajar ayat sebelum ni, yang Allah Ta'ala balikkan mereka sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, matahari tidak kena mereka kan. Lepas tu mata mereka menunjukkan bahawasanya Allah memang benar-benar jaga mereka, sihat mereka, tak berubah pada apa-apa keadaan itu. Kalau berubah, kan, kalau dah nampak tua 300 tahun, kenapa mereka kata selama sehari atau setengah hari? Tentu mereka kata, lah, buat apa kau tanya soalan lagi? Cuba tengok kau. Engkau aku tengok, ya Allah, bulu kening dah sampai ke bawah. Maknanya tentu dah lama. Tapi kenapa mereka kata selama sehari atau setengah hari? Maknanya fizikal mereka, pakaian mereka itu secara tak langsung menunjukkan tidak ada perubahan. Okey. Jelas ya ayat ni? Ayat nombor 19 dan kita juga telah baca ayat nombor 20. Cuma ayat 20 tu kita akan kupas sekejap lagi. Okey, dapat maklumat di sini. Okey, saya terus ayat 20, lepas tu kita terus pergi kepada pengajaran. Pengajaran yang panjang. Okey, ayat 20 ni isunya adalah macam ni. Kalau kita perasan, kita amati ayat 20 ni, kenapa dia sebut rejam dulu? Baru paksa tukar agama. Kalau kita tengok sini kan, kenapa Allah Ta'ala dahulukan sebut mereka akan rejam? Merejam. Lepas tu baru paksa kembalikan. Suruh mereka tukar agama.
Kenapa Allah sebut rejam dulu? Baru Allah Ta'ala kata sebut kepada agama. Nak menunjukkan kepada apa tu sebenarnya? Kita timbul pertanyaan. Kenapa Allah Ta'ala dulu menyebut rejam, baru tukar agama? Sepatutnya, tukar agama dulu. Tukar agama. Kalau tak, kami rejam. Betul tak? Kan? Tukar agama dulu. Kalau tidak, kami rejam. Betul kan? Tapi ayat ni menunjukkan bahawa Allah kata, kalau mereka tahu, mereka sedar kau ni siapa, mereka tangkap kau, mereka rejam kau. Rejam di sini, biasanya kalau sebut rejam, kan, dia merujuk kepada merejam, iaitu membunuh dengan membaling dengan batu-batu. Walaupun perkataan rejam juga boleh merujuk kepada ucapan. Macam mentohmah orang, menuduh orang. Itu dipanggil rejam juga. Sebab rejam ni melontar sesuatu yang jauh. Maknanya kalau kan macam orang menuduh orang kan, dia seperti dia berteka-teka. Itu pun makna rejam. Tapi rejam di sini kebanyakan ulama mengatakan rejam besok maksudnya mereka nak bunuh dia. Tapi isunya, kenapa nak rejam baru tukar agama? Sepatutnya paksa dulu. Orang tukar agama. Kalau tak direjam. Kenapa Allah sebut rejam dulu? Banyak ulasan di kalangan para ulama tafsir. Antara jawapan sebab sudah pasti ada sebab dia. Kalau tidak Allah Ta'ala tidak mendahulukan sebut rejam, baru Allah Ta'ala sebut mereka dipaksa kembali kepada agama mereka yang lama. Kan, kepada agama mereka tu. Okey. Maka para ulama ada yang mereka mengatakan bahawa kenapa mereka ugut rejam, dia jadi kaedah macam ni. Kalau kita nak suruh orang mengaku kan, macam nak suruh dia mengaku, macam ni kita nak takut-takutkan dia, kita akan ugut dengan benda paling berat kan. Betul tak? Dan maksudnya aku bunuh kau. Lebih baik kau cakap. Maksudnya orang tu akan bercakap sebab dia diugut bunuh. Itu antara penjelasan pertama. Para ulama kata inilah kaedah. Sebenarnya fungsi utama nak tukar kepada agama mereka. Kan? Tapi cara dia macam mana? Takut-takutkan dia. Kami bunuh kau. Baik kau tukar agama kau. Maksudnya digunakan sebut rejam dulu sebagai kaedah nak bagi orang itu supaya dia kembali pada agama dia. Sudut pentafsiran yang lain, para ulama menyebutkan kenapa disebutkan rejam, nak menunjukkan bahawa mereka penduduk Madinah tu kan, menunjukkan mereka ni memang orang yang zalim. Memang orang yang jahat. Sebab tu Allah dahulukan menyebut mereka akan merejam. Maknanya kalau raja dekat tempat tu, penduduk-penduduk tempat Madinah yang mereka nak pergi tu kan, merupakan penduduk yang sangat zalim, yang jahat. Sebab tu Allah dahulukan sebut merejam. Okey. Sudut pandang lain, para ulama menyebutkan bahawasanya kenapa kenapa Allah dahulukan menyebut merejam, kerana kenapa siapa nak ugut bunuh tadi tu? Nak rejam mereka, nak bunuh mereka. Kenapa siapa nak kena bunuh? Menunjukkan bahawasanya lelaki-lelaki ini iman dia kuat sangat. Faham tak? Kalau orang, kita tengok kan, kalau orang kena seksa kan, nak paksa dia tu bercakap kan, dia tak boleh tanya soalan je. Maksudnya kita tak boleh kata, baik kau mengaku, baik kau mengaku. Kalau orang tu memang dia jenis takut-takut, dia akan jawab. Betul. Tapi kenapa disebut sampai Allah dahulukan merejam? Sudut pandang lain, para ulama tafsir kata menunjukkan bahawasanya lelaki-lelaki ini seorang yang sudah berpendirian teguh. Kan? Sebab itu perlu diugut dengan membunuh mereka. Merejam. Jadi boleh kita katakan benar juga, tepat juga ulasan tu. Sebab apa? Sebab sebelum ni kan kita pernah jumpa ayat yang Allah Ta'ala kata mereka ni Allah Ta'ala buat apa? Warabatna. Masih ingat lagi tak?
Ya Allah Ta'ala kata, mereka ini Allah telah buat apa? وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Kami telah ikat hati-hati mereka. Menunjukkan bahawa pemuda-pemuda ni kan iman mereka sangat mantap. Bukan mantap, mampap. Macam tu kan. Sehingga kan mereka ini perlu didahulukan dengan ugut bunuh. Lepas tu baru tukar agama. Sudah jelas kan? Dia kena guna strategi yang bunuh. Sebab apa? Sebab mereka ni kalau cakap baik-baik, cakap bahasa yang lemah lembut, lagilah tak berjaya. Jadi cara dia rejam. Menunjukkan bahawa secara tak langsung iman pemuda-pemuda ini sangatlah kuat. Itu di antara jawapan yang boleh saya kemukakan hasil dapatan bacaan dan rujukan saya para ulama sebut begitu. Sebab kenapa Allah sebutkan dulu rejam, baru Allah nak sebut kembalikan kepada agama. Kalau teknik nombor 1 ni teknik yang kaedah yang paling lah kan. Bunuh. Lepas tu baru sebut supaya mereka jadi murtad, kembalikan kepada agama mereka, kepada agama kaum mereka. Jadi itu di antara jawapan yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita pergi kepada part yang sangat penting, iaitu kita nak ambil tindakan selepas kita memahami ayat 19 dan ayat nombor 20. Okey. Tadi maknanya yang tadi tu lebih kepada tafsiran ayat. Lepas tu kita dah masuk sikit kepada ulasan-ulasan, beberapa ulasan tentang ayat-ayat tersebut. Jadi kita pergi kepada perkara yang sangat penting adalah saya kena buat apa? Tuan-tuan kena buat apa setelah faham ayat 19 dan ayat 20 tadi? Kita bukan sekadar nak hafal ayat 19, nak hafal ayat 20 sebab kita nak baca pada setiap minggu. Bukan itu sebenar-benarnya tujuan diturunkan Al-Quran. Kita nak faham Al-Quran ini kerana kita nak kita nak mengambil tindakan. Kita nak berubah. Kita nak ikut apa Allah kata. Maka kita kena faham apa yang Allah kata. Tapi kita dah faham dah tadi. Kan? Allah Ta'ala dah cerita dah kepada kita tadi. Kenapa Allah tak ada cerita? Jawapan dia bukan sekadar, oh begitu ke cerita dia. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah apa yang kita kena ambil, apa teladan dia, apa pengajaran dia. Okey. Kita lihat pada nota yang diberikan kepada tuan-puan, dalam senarai itu saya ada senaraikan 6. Ini cadangan daripada saya lah sebagai pembimbing. Tuan-tuan boleh tambah lagi kalau tuan-tuan nak tambah. Okey, ini adalah gabungan daripada ayat 19 dengan ayat nombor 20. Kita panjangkan maklumat seperti ini, perincikan. Kita tak terkejar-kejar nak habiskan cepat suratul Kahfi itu kerana kita nak ubah metodologi kita belajar Al-Quran. Kita duk kata Quran itu huda, petunjuk. Tapi diri tak berubah juga. Sikap tak berubah. Kehidupan tak berubah. Cara fikir tak berubah. Menunjukkan Quran itu tak dapat memberikan petunjuk kepada kita. Bukan Quran tak bagi petunjuk kepada kita. Kita yang tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Lepas tu kita kena ubah metodologi dalam kita belajar, faham Al-Quranul Karim. Okey, kita pergi kepada tindakan yang pertama. T nombor 1, tindakan pertama. Apa yang kita boleh buat? Nombor 1, kita boleh belajar, kita boleh contohi pemuda-pemuda gua tadi. Kita kena menyerahkan sesuatu perkara yang kita tidak tahu kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita kalau tak tahu sesuatu perkara dalam agama, maka kita jangan memandai-mandai untuk memperkatakan sesuatu perkara berkaitan dengan hukum agama, tentang Allah, tentang Rasul, apa saja berkaitan dengan agama tanpa ilmu. Kita kena tiru macam pemuda-pemuda tadi, setelah mula-mula mereka meneka berapa lama mereka ini telah berada dalam gua tersebut, kita nak ambil kepada maklumat ini. Mereka mengatakan, Rabbukum a'lamu bima labittum. Mereka mengatakan, Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kita berada di dalam gua tu. Berapa lama tidur. Inilah yang pengajaran tindakan satu yang kita nak ambil daripada ayat. Tindakan dia. Di sini seolah-olah pemuda ini telah ajar kepada kita, walaupun kita tak pernah jumpa pemuda-pemuda ni. Pemuda-pemuda ni pun Nabi SAW pun tak pernah jumpa pemuda-pemuda ni. Allah yang cerita pada kita. Kan? Tetapi inilah Al-Quran. Al-Quran memuatkan kisah-kisah orang terdahulu. Seolah-olah orang terdahulu tu tinggal pesan dekat kita. Walaupun dia tidak ada perkataan, aku nak pesan ni pada siapa-siapa yang datang selepas kami, tak jumpalah ayat tu. Tapi pada ucapan mereka, perbuatan mereka, mereka telah meninggalkan pesanan pada kita. Seolah-olah pemuda-pemuda tu kata, dalam bab nak tahu berapa lama kita tidur ni, kita serahkanlah kepada Allah yang lebih tahu. Maknanya pengajaran yang dapat kita belajar untuk tindakan satu, kita semua kalau tak tahu sesuatu, kita serahkanlah kepada Allah. Sebab tu kalau kita belajar dalam kalau kita belajar dalam disiplin kita dalam menuntut ilmu kan. Betul, kalau kita tak tahu, kita cakap apa? Kita kata Allah lebih mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Macam sahabat-sahabat pun macam tu. Kalau Nabi tanya soalan, kalau mereka tak tahu, mereka akan kata Allah dan Rasul sahaja yang lebih mengetahui. Maka kita kena tiru maklumat macam tu. Jangan kita nak goreng maklumat tu tanpa sumber. Jangan nak buat teka-teka, jangan pendapat yang tanpa kepada sumber, jangan. Jadi kita hayatilah ayat surah Isra ni. Okey, surah Al-Isra ayat 36. Boleh jumpa ayat ni buku surat 285. Ayat ni ingat sampai bila-bila. Walaupun kita tak belajar surah Al-Isra lagi, tapi ayat 36 ni dia ada berkaitan dengan cerita pemuda-pemuda tadi. Tak nak teka banyak, tapi mereka serahkan kepada Allah. Kerana dalam surah Al-Isra, Allah pernah memberitahu kepada kita bahawa wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Apalah ayat ni? Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Allah kata, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tak ada pengetahuan tentangnya. Jangan cakap benda yang tak tahu. Jangan ulas benda yang tak tahu. Tapi apa yang berlaku kepada netizen sekarang? Apa berlaku kepada rakyat sekarang? Kan? Benda yang kita tak pasti, tak tahu, nak diulas panjang lebar. Tiba-tiba 2-3 hari lepas tu, benda tu salah. Ingat tak macam, kan? Banyak benda dia berlaku. Ramai orang buat benda-benda macam tu. Jangan. Kalau kita tak tahu, tambah-tambah lagi dalam bab agama. Jangan kita memandang-mandang. Kalau kita tak tahu, kita cakap macam pemuda tadi. Saya tak tahulah. Allah je yang lebih tahu. Senang, selesai. Jangan malu-malu. Jangan segan untuk mengatakan, saya tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Jangan. Tak jatuhkan martabat kita pun. Kalau kita mengatakan kita tidak tahu. Kan? Apabila anak murid kita tanya soalan, kita kata,
Kita kata wallahu ta'ala, kita tidak tahu, kita tidak ada ilmu. Sebenarnya kalau kita kata kita tidak tahu, itu juga adalah ilmu. Jangan, sebab Allah pesan dalam surah Isra. Allah pesan dalam surah Isra ayat nombor 36. Jangan engkau mengikut apa yang kau tak tahu tentangnya. Jangan ulat, jangan cakap, jangan jawab yang kau tak tahu. Kerana apa? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati kamu semuanya itu akan tetap ditanya oleh Allah di hari akhirat. Jadi ayat 4 pentingnya di sinilah. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Okey, ambil ayat ni ingat sampai bila-bila. So kalau kita tak pasti, kita tak tahu, tak payahlah ulas. Tak perlulah nak komen. Tak perlu kita cakap apa-apa. Bagi kita, Allah Ta'ala alam, orang tanya pada kita, kalau orang tanya pada kita, kau dah dengar cerita tak? Aku dengar cerita kan, kau tahu tak? Kita jangan, kalau kita tak tahu, kita kata, Allah Ta'ala alam, aku tak tahu sebenarnya bab tu. Kita ikuti pemuda-pemuda tadi menyerahkan perkara itu kepada Allah. Itulah teladan utama yang boleh kita belajar bagi kisah tadi. So lepas ni hidup kita dah berubah, kita jaga mulut kita jaga tangan kita kan. Benda-benda yang kita tak tahu khususnya dalam perkara agama, kita katakan saja, saya tak tahu, saya belum belajar, saya tak tahu. Maka itulah sebenarnya yang dituntut di dalam agama. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan malu untuk mengatakan kita tidak tahu kalau memang kita tidak tahu. Teladan yang kedua yang kita nak ambil pelajaran di sini, pengajaran tindakan kita yang kedua adalah apa? Berusaha terlebih dahulu sebelum bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Tindakan kedua ni seperti yang saya ulas tadi tu. Kenapa lelaki-lelaki ni dia ada bawa wang perak semasa mereka melarikan diri? Lelaki-lelaki ini memberikan kita satu contoh bahawasanya walaupun kita nak melarikan diri, kita nak menyerah, kita nak bertawakal kepada Allah, kan kita sebut dah doa-doa mereka tadi, tapi mereka mencari sebab, mereka berusaha seperti mana mereka bawa duit. Maknanya mereka usaha dulu, baru mereka berdoa kepada Allah, doa yang dah kita belajar sebelum ni kan. Kita dah belajar doa minta rahmat min ladunka wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jangan kita nampak pada sudut laki ni, hebat laki ni, dia wali Allah, pemuda-pemuda ni Allah jaga dia. Betul lah sudutnya macam tu. Tapi sebelum mereka ini Allah tidurkan, sebelum Allah jaga matahari, kan, sebelum Allah Ta'ala balikkan tubuh badan mereka, Allah jaga mereka sampai ada anjing yang berada di depan pintu. Tetapi mereka buat dulu. Mereka usaha dulu. Pertahankan akidah mereka. Mereka melarikan diri. Masuk ke dalam gua. Sambil mereka larikan diri, sebenarnya mereka dah bawa wang. Soalan mereka bawa bekal. Okay, jelas tuan-puan dapat tak pada tindakan ni? Jangan kita salah faham tawakal tu tawakal yang kosong-kosong. Maksudnya kita, macam kita kata, seolah kita kata, aku yakin rezeki tu dari Allah. Aku yakin rezeki tu dari Allah. Kan? Tapi tak buat apa-apa. Tak bekerja, tak buat sesuatu. Itu dia panggil tawakal yang salah. Kalau kita orang awam, kita kena faham begitu. Itu tawakal yang tak boleh. Tawakal ni, jangan kita faham tawakal tu tak buat apa-apa. Itu pentaksiran, pentakrifan tawakal yang tak betul. Tawakal itu dia mesti diiringi dengan usaha. Sebab usaha itulah tawakal. Usaha itu juga termasuk sebahagian daripada tawakal.
Kau faham tak? Sebab kita berusaha di bawah tawakal. Okey. Saya paparkan contoh hadis yang Nabi mengajar kita tawakal, tapi dalam tawakal tu ada usaha. Ni kita nak sebut tentang rezeki. Zaman sekarang ni kan isu masalah pendapatan, isu masalah rezeki. Okey, usaha. Bukan tawakal. Mak doakan saya ya mak ya, saya dapat kerja mak ya doa. Tapi resume tak hantar, temu duga, tak belajar macam mana nak habis interview, betul tak? Malu nak jumpa orang minta kerja, tapi suruh mak dia doa, mak doa, mak puasalah doakan saya, mak dia doa panjang. Tapi anaknya tak buat apa-apa, tak usaha. Tak boleh macam tu. Kita keluarlah universiti dapat anugerah dekan pun, for flat sekalipun, tapi kalau tak pergi minta kerja, kalau kita tak beranikan diri, kita tak isi resume elok-elok, kan? Mana rezeki tu nak dapat? Faham tak? Sedangkan kita percaya rezeki tu Allah jamin. Tapi menyerahkan rezeki tu pada Allah tu betul, tapi usahanya di mana? Mari kita hayati hadis ni. Pegang baik-baik hadis tentang burung. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Nabi SAW bersabda, Nabi pesan pada kita, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah dengan penyerahan yang sebenar-benarnya, maknanya Nabi kata, kalaulah kamu semua bergantung penuh kepada Allah, bertawakal penuh kepada Allah, Nabi kata apa? La radaqakum kama yarzuqut tayra. Maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kamu seperti mana Allah memberi rezeki kepada burung. Faham tak? Maksudnya burung mana ada kerja tetap. Betul tak? Kan? Tapi Allah janji tak rezeki pada dia? Ya. Jadi Nabi buat perumpamaan mula-mula, Nabi kata, kalau kamu bertawakal benar-benar kepada Allah, kan, seperti mana burung itu bertawakal kepada Allah, tentu Allah bagi rezeki kepada kamu. Okey, tetapi tak habis lagi. Burung tu bukan dia duduk di dekat sarang tu. Nabi kata apa dekat hujung? Ni jawapan dia. Nabi kata, taghdu khimafan wa taruhu bitanan. Dia keluar pagi-paginya dengan perut yang kosong dan dia balik waktu petang dengan perut yang penuh. Dekat hadis ni menunjukkan apa? Kenapa dia keluar? Kenapa dia terbang? Dia terbang tu, itulah usaha burung itu. Burung ni dia tak ada kerja tetap macam kita. Kan Malaysia ni, ya Allah, juallah apa pun, laku orang beli. Contoh, kan? Kalau tidak, tak ramailah foreigner datang kat negara kita ni. Rezeki. Cuma, keyakinan kita rezeki pada Allah tu betul. Tetapi, kenapa tak keluar? Kenapa tak usaha? Macam burung tu, dia terbang. Tak tahu nak pergi mana ni burung. Dia terbang, cari ulat. Dia terbang tu usaha dia lah. Tapi dia tawakal. Dia usaha, dia tawakal. Tu usaha tu dah macam tawakal lah. Akhirnya dapat tak makanan? Dapat. Sebab tu Nabi SAW suruh kita belajar dengan burung. Burung yang lemah, tak tahu makanan ada ke tak ada. Tapi Allah jamin rezeki pada burung tu. Macam kita. Tak tahu lagi ada ke rezeki ni. Tapi kita yakin rezeki tu kita ada. Usaha. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Engkau berusaha lagi dan lagi tu sudah ibadat. Dah sudah ibadat dah tu. Dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Dia kat situ. Usaha. Jadi, jadilah macam pemuda-pemuda tadi. Mereka buat apa?
mereka walaupun mereka nak melarikan diri, tetapi dalam masa yang sama mereka berusaha juga membawa wang perak yang ada pada mereka. Jadi itu dari sudut usaha. Okey. Kita teruskan dengan tindakan yang ketiga. Tindakan yang ketiga tentang berusaha mencari makanan yang halal dan terbaik. Makanan yang halal dan dia terbaik. Sebab perkataan azka ta'ama tadi tu memberikan kita satu pelajaran. Kan? Kenapalah lelaki ramai-ramai tu cakap dekat seorang ni, kau kalau keluar carilah makanan yang azka ta'aman. Makanan yang terbaik. Memberi pelajaran kepada kita. Oh ya, ayat tadi tu, cerita tadi beri saya satu pelajaran bahawasanya kalau saya nak cari makanan, kalau saya nak makan, kena cari yang halal dan makanan itu terbaik. Terbaik tu maksudnya makanan tu tak expired ke tak expired, makanan tu cara dia proses macam mana, kan? Dia proses dengan cara yang hygiene tak dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam perkataan azkar dan paling utama pada halal. Okey, jelas daripada kisah yang lelaki tadi. Okey. Tindakan ketiga ni kita akan kukuhkan dengan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi dan kata-kata sahabat dan kata salafus soleh. Okey, kita tengok dan nota tu ada. Okey, ini dalilnya. Kenapa saya perlu mencari makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang bersih, makanan yang selamat? Rupa-rupanya bukan kerana meniru lelaki-lelaki yang dalam kisah ayat 19 tadi, tetapi Allah telah memerintahkan nabi-nabi dan para rasul dalam suratul Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul. Allah kata, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Rupa-rupanya Allah pesan dekat semua rasul, makanlah kalian semua minat tayyibat, daripada makanan yang baik-baik. Bukan hanya pada kisah pemuda tadi saja, tapi kepada semua rasul Allah telah pesan, kalau makan, cari makanan yang baik-baik. Lepas tu buatlah amal-amal yang soleh. Okey. Jelas ya? Okey. Kita tengok pula hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, makanan yang halal ada kaitan dengan doa dan ibadat kita. Jangan buat main-main. Makanan yang halal, kan, ia memberi kesan kepada doa kita dan ibadat kita. Saya nukilkan kepada tuan-tuan salah satu hadis dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Hadis ni berada pada salah satu daripada hadis 40 An-Nawawi. Yang mana Nabi SAW cerita kepada kita, kata Abu Hurairah, ada seorang lelaki tu jauh dia berjalan, kusuk masai dia, berdebu badan dia. Dia berdoa, angkat kedua tangan ke langit sampai dia doa. Dia doa apa? Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia doa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maknanya Nabi nak cerita ada orang tu bersungguh-sungguh dia doa. Kan dia dalam, kenapa Nabi kata laki yang jauh perjalanan kusuk masai berdebu? Nak menunjukkan laki ni memang sangat-sangat memerlukan Allah. Dia doa tu, dia berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi Nabi kata apa? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabu lidzalika. Nabi kata dia doa punya sungguh-sungguh tu, punyalah nak sesuatu kepada Allah tu. Tapi Nabi kata sedangkan makanan yang dia makan itu haram, minuman yang dia minum itu adalah haram, pakaiannya itu daripada sumber yang haram, diberi makan dengan benda yang haram.
Macam mana nak dikabulkan permintaan dia itu, kata Nabi SAW. Maknanya apa? Doa yang kita panjatkan kepada Allah, ia bergantung juga kepada apa yang kita makan, apa yang kita minum, sumber rezeki itu. Nabi bagi tahu dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian saya kuatkan maklumat ni dengan kata-kata sahabat. Okay. Ada satu sahabat, dia telah ditanya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Asfar rahimahullah. Dia cerita, dia kata, qila li Sa'd bin Abi Waqqas. Ada orang dia bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tanya apa? Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau ni kan memang di antara sahabat Nabi, kalau doa engkau, doa kamu mustajab. Maksudnya dia nak tanya, engkau ni orang yang dalam banyak-banyak sahabat Nabi, engkau di antara sahabat kalau doa, doa engkau mustajab. Dia nak tanya, apa rahsia dia? Lalu apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia kata, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat. Dia kata, Sa'ad bin Waqqas kata, aku tidak pernah mengangkat satu suapan makanan ke dalam mulut aku, melainkan aku tahu makanan tu dari mana ia datang, dari mana ia keluar. Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas dia bagi tahu pada kita, aku ni doaku mustajab sebab apa, dia kata. Sebab aku ni setiap kali aku nak suapkan satu benda dalam mulut aku pastikan cari dulu, ambil tahu dulu makanan yang aku nak suap ini halal ke tak halal. Dari mana dia dapat? Okay, jelas dalam empat. Nampak tak kepentingan makanan yang halal daripada sumber yang halal? Ada kesan kepada doa. Saya nukilkan juga, saya paparkan juga tuan-tuan, kata di kalangan para tabi'in salafus soleh. Mereka kata apa? Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah. Dia kata, man tharrahu ayyastajiballahu da'autahu falyutib tu'matahu. Sesiapa yang dia nak Allah menerima doanya, siapa yang dia suka Allah Ta'ala nak terima doanya, maka hendaklah dia memperelokkan makanannya. Ada kaitan dengan makanan yang dia makan. Kita baca pula kata-kata Yusuf bin Asbat. Dia kata apa? Balaghuna anna du'a al-'abdi yuhbathu 'anil samawati bisu'il mat'am. Dia kata telah sampai kepada kami. Maknanya kata Yusuf bin Asbat, setakat yang kami tahu, dia kata telah sampai kepada kami maklumat. Dia kata sesungguhnya doa hamba akan ditahan. Doa hamba akan ditahan di langit kerana makanan yang haram. Maknanya kata Yusuf bin Asbat, dia kata setakat maklumat yang kami tahu, kami belajar, telah sampai kepada kami. Mana-mana doa, mana-mana hamba doa dia tak akan naik ke langit. Allah Ta'ala tak akan kabulkan. Allah tahan doa dia tu. Kerana apa? Disebabkan makanannya yang haram. Okay, jelas tuan-tuan dapat? Maka pastikan. Kenapalah doa aku ini selama ni tidak dikabulkan Allah? Kenapa tak mustajab? Mungkin salah satunya daripada sumber rezeki yang kita dapat itu tidak halal. Ataupun makanan kita tidak dalam makanan yang haram. Okey. Ni saya dah sebut tadi dah. Kan? Okey. Selesai tuan-tuan? Dapat ya? Okey. Kita pergi ke pengajaran yang berikutnya. Alhamdulillah. Kita sikit lagi waktu. Okey. Kita pergi kepada pengajaran yang keempat. Menjadi tindakan yang kita nak ambil. Okey. Dalam hidup kita, kalau kita mengambil makanan, kalau kita nak membeli sesuatu, belilah sesuatu yang perlu. Maknanya dalam arti kata lain, jangan membazir.
Macam mana boleh ada tindakan 4 ni? Kita telah ulas tadi. Ingat tak tadi? Perkataan apa? Perkataan yang mereka kata apa? Falyatikum birizqin minhu. Dia kata, kau bawa duit perak ni, kan, kau belilah makanan, bawalah dia untuk kamu sedikit rezeki daripadanya. Kenapa dia kata sedikit? Kenapa dia kata sebahagian? Nak memberitahu kepada kita, belilah apa yang perlu. Jadi dekat sini kita dapat belajar, Allah Ta'ala ajar kepada kita, hidup kita ni kita kena berubah. Kalau kita nak pergi membeli belah, kalau kita nak beli makanan, kalau kita nak beli barang, kan, nak order online dekat Shopee ke Lazada ke whatever kat mana sekalipun, belilah benda yang ada prioriti, benda yang perlu dalam hidup. Kadang-kadang kita ni suka membeli benda yang tak ada keperluan. Kan, kadang-kadang sampai beli makanan sekalipun sampai membazir dan sebagainya. Beli benda yang perlu. Kadang-kadang beli sesuatu tak guna dah expired. Kadang kita tak perasan maklumat tu, tapi baca Al-Kahfi, baca setiap Jumaat, tapi surah Al-Kahfi itu tak mengubah hidup, tak mengubah perangai, tak mengubah sikap dan minda kita. Apa? Kerana kita tidak menjadikan Quran itu untuk bimbing kita. Jadi moga-moga rahmat Allah yang Allah beri kepada kita, kita baiki. Bukanlah saya cakap ni seperti saya kata saya tak buat. Saya pun termasuk dalam tindakan yang saya nak kena ambil. Sayalah orang yang pertama sekali yang kena ambil tindakan ini. Jadi moga-moga lepas ni, kan, kita beli benda yang perlu. Makan apa yang patut. Okay. Jadi kita kukuhkan maklumat ni dengan ayat Quran. Kita ambil satu ayat yang kita pun dah hafal dah ayat ni, kan. Ayat dalam surah Al-Isra. Allah mengatakan apa? Dalam ayat nombor 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana al-insanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir adalah saudara-saudara syaitan. Siapa yang membazir, dia saudara syaitan. Siapa jadi saudara syaitan? Syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Allah. Seolah-olah Allah beritahu kepada kita, kalau kau membazir, engkau adalah saudara kepada syaitan yang telah kufur kepada Allah. Syaitan tu kufur. Kalau kita tak nak kawan dengan orang yang jahat, tetapi kita sebenarnya kadang-kadang kita kawan dengan makhluk yang paling jahat, kufur kepada Allah, iaitu syaitan. Dari sudut perbuatan apa? Perbuatannya kita membazir. Sepatutnya kita beli sesuatu yang perlu sahaja. Dapat pengajaran tadi? Okey. Kita teruskan dengan pengajaran satu lagi. Ini sangat penting. Kita akan tamatkan dekat sini. Yang pengajaran yang ni, dalam pukul 12. Boleh kita lanjutkan lagi tentang Wan? Boleh, Ustaz. Kita habiskan ya, insyaAllah. Sekarang dah 1 jam setengah. Kita boleh teruskan lagi ni? Boleh, Ustaz. Ustaz. Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada tindakan yang kelima. Tindakan nombor 5, berusaha mengelakkan dari sesuatu yang boleh memudaratkan diri dan orang lain. Ni dari ayat mana kita belajar tadi? Dekat mana pengajaran tindakan 5 ni? Kenapa kawan-kawan dia pesan dekat seorang tu, engkau berlembah lembut ya, engkau jangan buat sesuatu yang orang boleh tahu kau ni siapa, nanti kalau mereka tahu, mereka akan rejam kau, mereka akan paksa kau tukar agama. Daripada ayat itu memberitahu kepada kita bahawasanya kita kena berusaha buat sesuatu tindakan daripada tindakan yang boleh merosakkan kita, memudaratkan kita, yang membahayakan kita. Terutama dalam perkara agama lah. Jadi kita ambil secara umum. Itu tindakan dia.
Kalau kita dah belajar, mereka ni wali Allah Ustaz. Kan? Sepatutnya tak perlulah takut. Betul tak kan? Tentu Allah Ta'ala jaga. Tapi kita belajar dekat sini, walaupun Allah Ta'ala telah jaga mereka, kan, elok tubuh badan mereka, tetapi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, mereka tetap usaha. Wal yatalaqqaf wala yushiranna bikum ahada. Itu menunjukkan usaha nak elak daripada direjam. Rejam tu boleh sampai membunuh, memudaratkan dan membahayakan usaha. Nak elakkan. Jadi untuk tindakan 5 ni, apa kata kita kukuhkan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Dan kita kaitkan dengan wabak COVID-19. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Ta'ala pesan apa? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kebinasaan ni umum lah. Apa binasa? Jangan kamu cari penyakit, jangan kamu cari mudarat, jangan buat benda yang bahaya. Jangan, kata Allah. Kalau jangan ni maksudnya apa? Larangan. Macam pemuda-pemuda tadi itulah dia kata, kebinasaan dekat pemuda tadi tu apa? Maksudnya rejam. Kan kita ambil pengajaran tadi. Kebinasaan tu apa? Rejam. Atau tukar agama kan. Jadi, kalau tak nak pastikan engkau direjam, kena buat apa? وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Okay, jelas ini ayat ni umum. Okay, kita boleh guna pakai dia. Okay, kemudian kita ambil hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, saya kongsikan pada tuan-tuan dan perempuan sebagai ayat Quran, sebagai hadis Nabi, saya bawa kata-kata sahabat, saya bawa kata-kata salafus soleh. Kita nak ikut apa lagi? Kalau tak nak dengar cakap saya, tak apa. Tapi saya bukan bawa cakap saya. Tapi saya hanya kongsikan apa yang Allah kata, apa Nabi kata. Kan? Jadi kalau Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala pesan, kalau Nabi pesan, sepatutnya kita kena bertindak. Kita kena dengar, kita kena taat. Jadi, nak hidup bahagia dunia akhirat, ikut cakap Allah, ikut cakap Rasul. Bukan ikut diri sendiri, bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut kawan-kawan. Tuhan kata apa tadi? Jangan kau campakkan diri engkau dalam kebinasaan. Maknanya sekarang ni, benda yang depan mata kita yang boleh membinasakan kita adalah pandemik. Seolah-olah ayat tadi tu kata apa? Jangan engkau buat sesuatu yang boleh menyebabkan engkau positif COVID-19. Nampak kan? Belajar kan? Allah pesan jangan. Tapi ada orang mungkin, ada ku kisah. Apa aku nak ikut SOP ni? Kalau tak nak dengar cakap KKM, tak nak dengar cakap pihak berautoriti, tapi takkanlah kau nak langgar ayat Allah, ayat 195 ni. Kan? Takkan kau nak langgar hadis Nabi, Nabi pesan apa dalam hadis ni? La darara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ni hadis sahih. Kalau kau tak suka sangat pada orang yang pesan kau nasihat ni, tapi takkan kau tak suka pada Allah? Takkan kau tak suka pada Nabi? Ambil maklumat tu, belajar. Allah kata tak boleh ada buat benda yang bahaya dan boleh membahayakan orang lain. La darara wala dirar. Jadi riwayat Ibnu Majah jadi sahih hadis nombor 1909. Jadi tuan-puan, hadis ni. Sebab apa? Lelaki tadi kalau dia tak dengar cakap, kalau dia tak dengar cakap siapa? Kalau dia tak dengar cakap kawan-kawan dia pesan dia tadi, mungkin akan boleh bahayakan kawan-kawan dia lain. Betul tak? Kalau dia ditangkap, mana lagi kawan-kawan lain? Mana kawan-kawan lain? Tentu dia akan bagi tahu, contoh kan. Dia akan membahayakan. Disebabkan dia seorang yang beli makanan tadi,
Kalau dia tak jaga, dia tak usaha, dia akan membahayakan orang lain. Sedangkan agama kata apa? Engkau itu jangan cari bahaya dan jangan membahayakan orang lain. Tapi kita tak sedar. Sikap degil kita, keras kepala kita, tak patuhi SOP, tak ikut nasihat orang, kita telah membahayakan orang lain. Sedangkan Nabi lah. Kita jelas nampakkan hadis ni. Sebab zaman sekarang ni orang dah tak kisah dah. Kan? Kita tengok orang pun dah tak nak dengar dah cakap tak nak ikut SOP tu. Betul tak? Tapi dia ingat tak hadis ni. Disikap disebabkan kita kalau orang jatuh sakit, kita berdosa. Dosa besar kita. Kita tak umur. Nampak kan? Benda ni. Orang dah tak peduli dah kadang-kadang. Tapi kita ni, kita ikut dengar cakap Allah, dengar cakap Rasul. Tak boleh ni. Aku tetap kena patuhi SOP. Sebab kalau kena ke aku seorang kena pun tak boleh. Sebab Allah Ta'ala larang aku. Apatah lagi kalau aku membahayakan orang lain. Lepas tu kalau kita baca, kita tahu kan kes dekat Sarawak sekarang kan. Kita tahu kan kes dekat Sarawak sekarang tinggi kan. COVID-19 kan. Kita baca tak apa ulasan KJ. Kalau kita baca dalam surat khabar tu, dia kata, ni saya bukan buat cerita lah, saya baca. Dia kata, salah satu possible dia kata kemungkinan vaksin tu tak berkesan. Kita baca dalam paper. Jadi bukan saya takut dengan perempuan. Ada, dia kata, sebab salah satu sebab, kenapa di Sarawak ni, kes dah tinggi sekarang ni. Antara salah satu possible dia kemungkinan, bukan kita, vaksin yang kita ambil 2 dos ni, keberkesanan dia dah tak berkesan dah. Nampak tak? Jadi kita yang belajar Quran ni, dengarlah cakap Allah. Dengarlah cakap Rasul. Jangan kita keras kepala. Jangan degil. Jangan pentingkan diri. Jangan penting diri sendiri. Belajar daripada surah tu Al-Kahfi. Lepas tu kita tengok satu lagi. Kita belajar dari hadis Nabi. Nabi tengok Nabi pesan apa? Nabi pesan tu, kan, jangan buat sesuatu yang boleh membahayakan diri. Nabi kata apa? Wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu, kata Nabi, daripada mana-mana penyakit yang berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa. Singa ni dia boleh makan kita, dia boleh bunuh kita, dia boleh terkam kita, bahayakan kita. Kalau kita jumpa singa, Nabi kata, lari, kata Nabi. Jangan kita doa, ya Allah, ya Allah. Tak, Nabi usaha. Nabi kata, usaha, lari, kata Nabi. Nabi kata, macam mana kau lari daripada singa, macam tu juga korang kena berlari daripada penyakit yang berjangkit. Tapi kalau kita tahu penyakit tu memang boleh berjangkit, cara dia sekian. Tapi kalau perangai kita degil, keras kepala kita kata, ada kisah. Kita seolah-olah kita abaikan apa yang Nabi pesan kepada kita secara tak langsung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata jangan lari, kata Nabi. Okey. Lepas tu kita baca satu lagi hadis Nabi. Kita pernah dengar hadis ni kan? Kita baca hadis riwayat Muslim. Nabi pesan kepada penggembala unta. Nabi kata apa? La yuridu mumridun alal musih. Nabi kata, janganlah pemilik unta yang sakit menyatukan unta itu dengan unta yang sihat. Maksudnya Nabi suruh buat kuarantin. Tuan-tuan, sebelum COVID-19 berlaku ni, istilah kuarantin tu Nabi dah pakai dulu lagi dah. Tapi Nabi tak sebutlah kuarantin. Nabi kata, mana-mana unta yang sakit ni janganlah campur dengan unta yang tak sakit. Nabi suruh apa? Nabi suruh kuarantin. Kita semua tuan-tuan, kita ni, ya Allah, kita boleh tipu orang. Orang tak tahu kita ni sepatutnya kena kuarantin berapa hari. Tapi kita keras kepala. Ada orang dia keras kepala. Tak nak, biarlah, bukan orang tahu pun. Allah tak tahu ke? Tak ingat ke hadis ni? Jadi disebabkan kita yang keras kepala, sepatutnya kita kuarantin. Kita keluar telah menyebabkan orang lain
telah berjangkit dengan kita. Sedangkan Nabi pesan, jangan unta yang sakit, jangan disatukan dengan unta yang tak sakit. Apatah lagi orang yang positif dengan orang yang negatif. Jangan. Hadis riwayat Muslim. Dalam tuan-tuan okay. Sambung lagi satu hadis Nabi. Ini satu lagi hadis. Hadis ni pula tentang jangan rentas negeri. Ni pasal Korintin. Ni pasal jangan rentas negeri. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Idza sami'tum bihil bi ardin fala taqdamu alaihi. Apabila kamu dengar, kamu tahu satu tempat tu ada wabak di negeri itu, maka jangan kau pergi ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran. Dan apabila wabak itu ada dekat tempat negeri itu pula, sementara kau duduk dalam negeri itu, maka janganlah kau keluarkan diri daripadanya. Maknanya kalau tempat kita ni kena zon merah, tempat kita kena PKPD, jangan kau keluar daripada tempat itu. Nabi pesan, tapi ada juga yang keras kepala tu, dia sanggup panjat dawa-dawa itu. Kalau kau tak nak dengar cakap orang, kau dengarlah cakap Rasul. Kalau kau tak nak dengar cakap Rasul, kau nak dengar cakap siapa lagi? Nabi pesan, ada orang sanggup tipu polis, punyalah nak balik kampung rentas negeri. Sedangkan tempat itu alhamdulillah zon hijau, tapi kita zon merah disebabkan kita habis tempat tu bertukar menjadi zon kuning atau zon merah. Kita dah tahu tempat tu zon merah, janganlah kita masuk ke dalamnya. Nabi dah pesan, jika kau dengar tempat tu ada wabak satu negeri tu, jangan kau pergi tempat tu. Tapi kita ni, ya Allah, manusia. Jalan Allah, nampak tak hadis ni? Saya bacakan saja. Kalau ikut ke hati, memang nak rentas. Tahu jalan-jalan kampung ni, jalan-jalan yang belakang-belakang ni. Kan? Tapi mengenangkan ayat Quran, teringat ayat Quran. Teringat hadis-hadis Nabi. Kalau ikut hati nafsu ni, memang tak dapat tu supi ni. Kan? Kalau boleh nak kecam je. Kan? Tapi kita hidup dengan wahyu ilahi ni. Suka ke, tak suka ke, Allah pesan apa? Nabi pesan apa pada kita? Jadi kita hati-hatilah. Dengarlah cakap Allah. Dengarlah cakap Rasul. Okay. Mana? Okay, hadis riwayat Al-Bukhari. Okay. Tuan-tuan, hadis ni kalau baca lagi bahaya. Kalau orang keras kepala juga, degil juga, kan? Kalau disebabkan kita menyebabkan orang lain kena mudarat, disebabkan kita positif, kita bercampur dengan orang yang negatif, disebabkan kita orang lain kena mudarat, Nabi pesan dalam hadis riwayat Tirmizi. Pegang hadis ni baik-baik. Nabi kata apa? Man darra darrallahu bihi wa man syaqallahu alaihi. Siapa yang membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya itu kepada dia. Dan sesiapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah juga akan menyusahkan dia. Ini bukan dari mulut saya, ini bukan dari saya. Tapi ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikuti kelas malam tadi belajar suratul Najmi, kita telah belajar. Ucapan Nabi, kata-kata Nabi, pesanan Nabi adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in illa hiya wahyun yuha. Nabi kata, sebab tu kalau kita baca hadis ni, ubah perangai kita. Jangan ikut hawa nafsu kita. Jangan pentingkan diri sendiri. Fikir orang lain.
Kita kalau kita terkena juga dalam kebinasaan tanpa usaha tadi tu, tak patut SOP, kita tak ikut nasihat orang, kita terkena, kita pertama kita dah berdosa dah sebab kita tak ada usaha tu. Tapi kalau kita dah usaha, kena juga tu dah lain. Terjelas tak? Kita dah usaha, tiba-tiba terkena orang lain disebabkan kita. Sebab kita tak ada simptom. Itu dah luar kawalan kita. Allah maafkan kita. Tapi kalau kita tahu dah, kan, kita tak pakai mask, kita tak sanitize tangan, kan, kita salam juga orang, berpeluk-peluk juga dengan orang, tak jaga jarak juga. Orang lain terkena. Kita tahu itu perbuatan kita. Allah Ta'ala pesan apa? Allah Ta'ala akan balas kepada kita, kepada bayangkan kalau sebab kita orang mati, Allah akan bagi kita azab macam orang tu mati. Terbayangkan. Kalau kita faham hadis ni. Bukan Allah tu zalim, tapi kita berzalimi orang lain. Menyusahkan orang pula. Akan menyusahkan orang. Jangan. Jadi kita kena ubah perangai kita, sikap kita. Jangan pentingkan diri sendiri, tapi kita juga fikirkan orang. Ingat Allah, ingat Rasul. Ingat Allah, ingat Rasul. Hadis riwayat kata ini. Sepatutnya kita kena buat apa? Sepatutnya kita bukan bahayakan orang lain. Sepatutnya kita bukan susahkan orang lain. Sepatutnya kita buat apa? Baca hadis ni. Hadis sahih riwayat At-Tabarani. Nabi SAW pesan, ahabbun nasu ilallahi anfa'ahumul lillah. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sepatutnya kita bagi kebaikan dekat orang lain, menyenangkan orang lain, bukan kita menyusahkan orang lain. Sepatutnya kita nak jadi sebaik-baik manusia pada sisi Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Manfaatlah pada manusia yang lain. Kita hebahkan kuliah-kuliah, orang lain dapat manfaat. Betul tak? Kita bantu orang lain belajar, kita bantu orang lain, apa saja bentuk manfaat dia yang lain. Kan? Kita bantu orang lain, kita bantu orang lain dari sudut untuk mengurangkan wabak, menyenangkan orang lain. Kan? Orang tegur, kita kena terimalah. Janganlah kita bergaduh pula. Kan? Kita ambillah hadis-hadis ni. Yang paling menakutkan tadi yang tadi ni lah. Ya Allah, hadis ni. Kalau baca ni terduduk kalau orang faham. Kan? Kadang-kadang kita tak patut juga SOP tu. Dari lepas ni hati-hatilah. Mana-mana yang bentuk wajib tu buatlah. Fikir-fikirkanlah. Daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Kita tak nak baca Quran, nak kejar pahala semata-mata. Tapi diri tak berubah, sikap tak berubah. Kita dapat pahala, tapi kita juga buat dosa. Buat dosa apa? Kita dapat tindakan lah. Tak ambil peduli dengan apa yang kita dah belajar. Jadi jangan macam tu. Okay, semoga Al-Quran beri kita hidayah. Last sekali kita nak tutup dengan dekat hujung yang kuat. Tuan-tuan boleh bertahan lagi, Masya Allah. Satu rahmat dari Allah. Okey, kita nak pergi yang ke-last sekali. Yang ke-6, tetap teguh di atas agama Islam. Maknanya apa? Jangan murtad. Macam lelaki tadi pesan apa? Kalau engkau tukar agama keikut agama mereka, tentu kau tak akan berjaya selama-lama. Tak berjaya selama-lama tu, kenapa maksud tak berjaya selama-lama tu? Maksudnya kalau ditukar agama, kembali kepada agama yang kaum mereka tadi, tak berjaya tu maksudnya apa? Tak berjaya dunia dan akhirat kalau kau tukar agama. Jadi pengajaran dia, kita kena tetap teguh di atas agama Islam sampai mati. Jangan murtad. Sebab apa? Sebab ada ayat Quran kata, saya nukilkan ayat terakhir sekali di dalam surah Al-Baqarah. Tengok, dalam surah Al-Baqarah, ayat 217, muka surat 34 ayat ni, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ fayamut wa huwa kafir. Tuhan kata sesiapa antara kamu yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam kemurtadan tersebut, maknanya mati dalam kafir, maka Nabi Allah kata apa? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
maka orang yang macam tu rosak semua amal usahanya di dunia dan di akhirat. Maksudnya kalau orang murtad ni tuan-tuan buat pahala banyak mana pun, kebaikan banyak mana pun, sedekah banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan mengira sedikit pun amal-amal tu. Amal-amal tu akan dibinasakan. Terhapus amal tu dekat dunia, apatah lagi di akhirat. Bahkan apa yang berlaku? Wa ulaika ashabun nar. Mereka itu akan jadi ahli neraka. Apabila dia jadi ahli neraka, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam neraka. Kalau masuk neraka, kalau kekal di dalam neraka, kita memang takkan berjaya dah sampai bila. Jadi doa pada Allah banyak-banyak supaya kita mati benar-benar dalam Islam. Jangan sampai kita diuji dengan sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman sekarang banyak fitnah. Kan banyak fitnah. Sebab tu kerajaan mengambil jalan sekarang untuk tukar enactment, kan nak tukar sikit, ada undang-undang agama-agama lain ajak. Sebab kita tahu sekarang orang nak ke sepitan, mungkin ada agama-agama lain offer kita pekerjaan tapi tukar masuk Kristian, tukar agama. Contoh, kan mungkin orang offer dengan sesuatu makanan dengan duit, tukar, jangan tukar kepada agama lain. Jelas tak? Tapi kita belajar, ya Allah, apa jadi dalam hidup aku nak mati dalam keadaan Islam. Susah macam mana aku pun, berlapar aku macam mana sekalipun, aku nak mati dalam keadaan Islam. Kalau aku mati dalam keadaan murtad ni, ya Allah, aku akan masuk neraka, aku akan kekal dalamnya. Tak nak. Jadi tetap teguh di atas agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Kita dah tamat pengisian kita pada pagi ni. Saya minta maaf banyak-banyak. Dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, menyusun 10 jari, atas lamanya pengisian kita pada pagi ini. Dan saya hanya mampu untuk belajar 2 ayat sahaja. Dari sini tak tetap bersabar, kita boleh ikuti pengisian ini. Pada panjang lagi sebab kita baru sampai ayat 20. Lebih kurang ada 80 ayat lagi. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, doakan semoga kita boleh istiqamah, Allah lapangkan jaga kita, lapangkan urusan kita. Yang paling penting, kita dapat buat semua tindakan tadi, 6 tindakan tadi. Allah je yang boleh bantu kita. Allah je boleh bagi kekuatan kepada kita. Kadang-kadang kita tahu banyak, tapi nak buat itu berat. Jadi nak buat itu beratlah. Memohon rahmat Allah, mohon hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak? Saya nak jawab soalan nanti kalau ada. Macam okey, siapa-siapa yang ada urusan tak apa, tuan-tuan puan. Tuan-tuan perempuan ada urusan, tuan-tuan boleh lihat lah, tak apa. Okey, sekejap saya tengok sekejap. Adakah ia sama juga macam diperintahkan Allah kepada Siti Maryam menggoncangkan pohon kurma? Ya, ini kita dah ulas dah. Siapa yang ikut kelas yang minggu lepas, kita dah ulas kisah Sayyidatina Maryam, kenapa Allah Ta'ala suruh dia gegar pohon kurma sedangkan dia baru bersalin. Dia ada kaitan dengan usaha. Okey, kemudian jika seorang itu murtad, namun dia kembali bertaubat Islam, dosa-dosa lamanya macam mana? Okey, jawapan dia, ayat tadi yang kita baca, dia dikaitkan macam ni. Sekejap ya. Okey, soalan daripada bertanya ni. Okey, dia macam ni. Kalau dia murtad, okey, kalau dia murtad, dia bertaubat tak apa. Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang murtad tu. Dia syarat dia macam ni. Siapa syirik ke, siapa murtad ke, kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal, sebelum ghargharah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Sebab dekat sini ayat ni dia dikaitkan dengan fayamut wa huwa kafirun. Perkataan fayamut ni dia mengkaitkan lalu dia mati. Dia mati tu maksudnya dia tak ubah kemurtadan tadi. Tapi kalau dia tak mati dalam keadaan murtad tadi, taklah berlaku, taklah Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Dia berbeza. Maknanya murtad lepas tu sampai dia mati. Dia termasuk dalam ayat ni. Tapi kalau dia tak murtad, dia insaf, kan?
maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia yang terdahulu, dan amal-amal dia buat tu Allah Ta'ala akan ambil kira. Moga-moga kita semua jagalah amal-amal soleh kita. Okey. Ada soalan lain sekejap ya? Ada tak? Okey. Okey. Dah tak ada soalan, ada cara verbal tak? Sebelum kita berhenti. Ada pertanyaan? Tuan-tuan, semua yang kita belajar ni, tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih sebagainya. Saya balas balik dengan wa antum fajazakumullahu khairan. Apa yang kita dapat ni semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tu adalah daripada Allah. Semua itu adalah kurniaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau tak ada cara verbal, kita berhenti kat sini. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan untuk siri yang ke-16. Kita akan sambung mungkin 2 atau 3 ayat lagi dalam suratul Kahfi. Jadi siapa yang tak ada urusan apa-apa pada petang ni, kalau tak ada kelas mana-mana kan, maka bolehlah ikuti kelas jam 3 petang bersama dengan Al-Fadil Ustaz Luqman Makhtar Hafizullah. Beliau akan memberikan pengisian tentang ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya kita pernah baca tapi macam kita tak pernah baca. Soalan kadang-kadang kita baca ayat Quran tapi lepas kita ulas, kita jumpa ayat ni, oh rupa-rupanya ada rupanya. Sebab itu tajuk kuliah itu adalah Al-Quran yang kita tidak pernah baca. Bermakna kita pernah baca tapi seperti kita tidak pernah membaca. Jadi dijemput tuan-tuan dan puan selama 1 jam, jam 3 sampai jam 4. Ikuti pengisian pada petang ni. Jika tak bertembung kelas-kelas mana-mana lah. Jika tuan-tuan ada kelas lain, ada urusan lain, tak boleh ikuti secara langsung, boleh ikuti secara rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.